Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikram bin Abdul Salam, bernombor metrik 1916001. InsyaAllah hari ini saya akan menyampaikan khutbah, di mana khutbah ini bertujuan bagi final project. InsyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat dan keredaan Allah SWT di dunia mahupun di akhirat. Pada hari ini, khutbah akan membicarakan tajuk Salat Sempurna, Jiwa Terpelihara. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan agar kita terus melakukan kawalan diri dengan sebaiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahayanya wabak COVID-19 ini, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Peliharalah solat 5 waktu dengan sempurna, terutamanya solat berjemaah di masjid, dan teruslah bermunajat, memohon doa kepada Allah SWT agar segala musibah yang melanda saat ini segera diangkat daripada muka bumi ini. Bersolatlah dengan menjaga rukun, syarat serta sentiasa khusyuk dalamnya, kerana inilah kunci solat yang sempurna. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 1 dan 2, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, di mana mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, solat yang ditunaikan dengan sempurna sifatnya akan dapat menghalang dan menjadikan benteng ampuh bagi insan daripada melakukan perbuatan keji dan juga mungkar. Jika seseorang itu menunaikan solat tetapi masih tidak mampu meninggalkan perkara keji dan mungkar, maka puncanya kerana solat yang didirikan itu tidak sempurna. Realiti dapat kita lihat, ramai yang menunaikan solat namun masih tetap melakukan kemungkaran seperti tidak menutup aurat, mengumpat, mencaci, memfitnah dan lain-lain. Mereka inilah yang disebut oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang lalai dan riak. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat sehingga 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un, yang bermaksud, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang bersembahyang, iaitu mereka yang lalai daripada mengerjakan solat, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadat dan juga kewibawaannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, solat yang sempurna akan menjadikan kita sentiasa mengingati Allah, seterusnya mendorong jiwa kita menjadi lebih tenang menghadapi segala ujian di dunia mahupun di akhirat, dan juga sentiasa menjadikan kita orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Mereka yang sentiasa menjaga solatnya pasti merasai kenikmatan, ketenangan dan juga kerehatan jiwa. Selain itu, solat juga merupakan pemisah antara orang yang beriman dan juga orang yang kufur. Orang yang meninggalkan solat, hidup mereka terus diselubungi kekusutan dan kekufuran. Oleh itu, ibadat solat perlulah dipelihara dan dilaksanakan dengan sempurna oleh setiap Muslim, kerana pengabaiannya akan menjejaskan kedudukannya sebagai kita seorang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah, yang bermaksud, sungguh
yang memisahkan antara seorang lelaki dengan kesyirikan dan kekufuran ialah meninggalkan solat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT, orang yang meninggalkan solat tanpa sebab, kehidupan mereka dijauhi dari rahmat Allah, dan Allah akan menghilangkan rahmat serta keberkatan umur, rezeki dan juga dalam kehidupannya. Ingatlah bahawa orang yang meninggalkan salat tanpa sebarang sebab yang dibenarkan oleh syarak, mereka akan dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam neraka saqar. Al-Maraghi menukilkan dalam kitab beliau di dalam tafsir Al-Maraghi bahawa neraka saqar merupakan tempat penyiksaan dengan siksaan yang tersangatlah pedih. Bentuk siksaannya pula berupa sengatan api yang membakar kulit manusia sehingga hitam kulitnya. Maka saudara-saudaraku sekalian, Berannikah kita meninggalkan solat sekiranya kita tidak mahu ke satu perhentian yang menyeksakan bagi mereka yang meninggalkan solat? Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Mudassir ayat 42 hingga 43 menggambarkan perihal orang yang tidak menunaikan solat. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minas salihin. Maafkan saya. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Yang bermaksud, setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengejarkan solat. Oleh itu, bersegeralah menunaikan solat apabila tiba waktunya, dan usahlah bertangguh. Sempurnakanlah solat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Berusahalah memenuhkan masjid pada tiap-tiap waktu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulannya, khatib ingin menitipkan beberapa nasihat sebagai pedoman kita bersama. Yang pertama, solat yang sempurna membezakan orang beriman dengan orang yang syirik serta kufur. Yang kedua, tunaikanlah solat dengan sesempurna mungkin, kerana masih ada yang melakukan kemungkaran walaupun mereka bersolat, sedangkan solat itu mampu mencegah diri mereka daripada melakukan perkara keji dan juga munkar. Yang ketiga, bersolatlah, nescaya kehidupan kita pasti bahagia, tenang, berkat umur dan juga rezeki, serta dijauhkan daripada neraka saqar yang amat pedih siksanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.